Bab jika seseorang sempat dengan imam, yakni yang sedang bersembahyang subuh, tetapi dia tu sendiri belum lagi bersembahyang 2 rakaat fajar, yakni 2 rakaat sunat fajar, sunat subuh. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud beriwayatkan daripada Abdullah bin Sarjis, katanya ada seorang lelaki datang ketika Nabi SAW sedang bersembahyang subuh. Maka dia bersembahyang 2 rakaat sunat subuh, yakni terlebih dahulu. Kemudian barulah masuk bersembahyang bersama Nabi SAW. Apabila Nabi SAW selesai bersembahyang, baginda berkata, "Hai fulan, mana satu antara 2 sembahyangmu? Adakah sembahyang yang telah engkau tunaikan bersendirian, atau sembahyang yang telah engkau tunaikan bersama-sama kami?" Dengan sanadnya Imam Abu Dawud beriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya Rasulullah SAW bersabda, apabila telah diiqamatkan untuk sembahyang fardu yang tertentu, fala salata illa al-maktubah, maka tiada lagi sembahyang melainkan sembahyang fardu yang berkenaan. Dengan syaratnya habis. Bab man fatathu mata yaqdiha, ini bab orang yang terlepas sembahyang sunat subuh, mata yaqdiha, bilakah dia harus mengqadhakannya. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Qais bin Amr, katanya Rasulullah SAW pernah melihat seorang lelaki yang sedang bersembahyang bersembahyang 2 rakaat selepas daripada sembahyang subuh. Maka Rasulullah SAW bersabda, sembahyang subuh itu 2 rakaat. Lalu orang itu berkata, sebenarnya saya belum lagi bersembahyang 2 rakaat sunat sebelum subuh itu, kerana itulah saya mengerjakan kedua-duanya sekarang. Rasulullah mendengar kata-katanya itu, Rasulullah SAW diam. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Sa'ad bin Sa'id, katanya dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dengan sanad yang ini, hadis ini daripada Sa'ad bin Sa'id. Qala Abu Dawud berkata, Abdul Rabbi dan Yahya, 2 orang anak Sa'id, telah meriwayatkan hadis ini secara mursal, bahawa datuk mereka iaitu Zaid telah bersembahyang bersama Nabi SAW. Kita tengok semula. Bab apabila seseorang ataupun jika seseorang itu dan dengan Tok Imam, dia pergi itu Tok Imam sedang bersembahyang subuh, tapi dia tak sembahyang lagi 2 rakaat sunat subuh, sebelum subuh tu dia tak sembahyang. Nak buat lagu mana? Dan adakah sebarang keterangan daripada Nabi SAW berhubung dengan perkara ini? Tu nak ceritanya. Imam Abu Dawud buat tajuk ni seperti biasa, kita sudah maklum dah. Tujuan dianya ialah untuk menyatakan dalil bagi masing-masing ulama yang berbeza pendapat dalam masalah ni, Itu tujuan Imam Abu Dawud. Maknanya dalam masalah ni ada beberapa pendapat ulama yang berbeza-beza, iaitu apabila seseorang terpergi nak sembahyang subuh, dia tak ada nak sembahyang sunat, dia dapati tu imam itu sudah sedang bersembahyang subuh, dia nak buat lagu mana? Ada yang kata dia boleh sembahyang sunat tu, ada yang kata tak boleh, ada yang kata kalau dia kira dia dah kedua-dua rakaat tu, dia boleh masuk. Ada yang mengatakan kalau dia dah 1 rakaat saja, dia boleh lagi mengerjakan sembahyang sunat. Maknanya sembahyang sunat itu begitu penting, sehingga kalau dia kira dia dah 1 rakaat jah, maknanya 1 rakaat akan terlepas sembahyang subuh tu dengan tu imam, maka dia elok sembahyang sunat tu lagi. Ada beberapa pendapat lah. Jadi pendapat ni berbeza-beza. Kerana apa? Kerana hadis dia tu berbeza-beza.
Baiklah. Kita tengok di sini. Yang pertamanya, ini Abdullah bin Sarjis berkata, ada seorang mari ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang ataupun duduk tengah semaya subuh. Dia pun semaya 2 rakaat. Dia semaya 2 rakaat, yang ni sunat subuh lah. Lepas pada tu barulah dia masuk bersembahyang bersama-sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai semaya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tegur selalu. Dia kata, hai fulan. Dia tak sebutlah seperti mana biasa kan, kita sudah maklum dah dalam hadis ni, kalau hak nampak kurang seseorang tu, dia tidak akan sebut. Dia tidak akan sebut. Ini termasuk dalam adab lah, jaga air muka kan. Hai fulan, ayyatahuma salataka allati sallaita wahdak atau allati sallaita ma'ana. Itu satu lagi, ayyatuhuma salatuk allati sallaita wahdak atau allati sallaita ma'ana. Ada beberapa bacaan itu. Ataupun mengikut setengahnya, ayyatihima salatik allati sallaita wahdak atau allati sallaita ma'ana. Ada beberapa pendapat itu. Maksudnya, hai fulan, mana satu daripada 2 semaya tu? Sebab semaya subuh ni 2 rakaat je. Jadi kamu semaya saat ni hak mana? Hak mana? Semaya subuh kau? Kalau semaya subuh, hak mana kamu nak kiranya? Hak semaya seorang tu kau? Hak semaya sekali? Kalau hak semaya seorang kamu kira, maknanya tak cerdik benar lah. Kau tahu dah kan semaya Jumaat ni lebih, apa nak kira hak tu ni? Atau kalau kita katakan hak mana satu daripada 2 semaya tu, yakni semaya sunat hak kamu buat tu, ataukah hak ni semaya hak sama dengan kami? Hak semaya bersama dengan kami ni tentunya semaya subuh. Hak kamu buat tu, katakanlah kita andaikan hak semaya sunat. Jadi hak tu nak kira hak tu lebih besar lagi ke hak ni? Itu maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak mana kamu nak kira? Yang ni sebagai yang lebih besar. Tentu sekali hak jemaah ni, hak fardu ni, hak lebih besar. Dah tahu dah lebih besar, apa yang buat gitu? Jadi sampai terlepas hak fardu tu, tak kena lah, maknanya tak kena. Begitu. Ini dia kata, hai fulan ayyatuhuma. Cuba kita tengok dalam kitab ni, mana ada kitab ni boleh tengok lah. Muka surat 391 bawah tu, seperti yang anda sudah sebut dah saat ni. Ayyatahuma, yani maf'ul li fi'lin muqaddar wa huwa i'tadatta. Jadi kalau kita baca ayyatahuma, jadi makna dia jadi maf'ul bagi fi'il yang muqaddar, takdir fi'il yang muqaddar itu i'tadatta. Yani ayyatahuma i'tadatta, ataupun i'tadatta ayyatahuma, kamu kira hak mana satu daripada 2 tu. Gitu. Lafaz riwayat Muslim, dalam Muslim pun ada juga riwayat ni, tapi dia ada beza sikit. Jadi kalau kita tengok riwayat Muslim tu, nampaklah yang ditakdirkan fi'il yang muqaddar itu, iaitu dalam riwayat Muslim. Tapi lagu lain sikitlah, bi ayyi salatain i'tadatta, dengan sembahyang yang mana satu antara 2 sembahyang itu kamu kira. Mana bi ayyi, kalau kita baca berdasarkan hak tu, kalau kita tengok hak tu, bermakna ayyatihima, gitulah, ayyatihima. Tetapi hak tu kurang kemah lah, hak tu kurang kemah. Cuma kalau kita tengok hadis Muslim itu memang ada dengan lafaz tu, tak apalah. Kalau hak ni tu kita nak baca lagi tu kurang kemah. Sebab apa? Mengikut ulama-ulama nahwunya, dia kata raja tu tidak beramal dalam keadaan dia mahdzuf. Kalau kita memperamalkan dia tu kurang lah, kurang molek. Walaupun ada juga orang kata boleh. Sebab tu kita kata boleh juga baca gitu tu, walaupun ada juga hak kata boleh tu, hak moleknya tidak gitulah. Hak moleknya sama ada kita baca ayyatahuma ataupun ayyatuhuma, gitu, antara 2 tu. Sembahyang engkau yang engkau telah kerjakan, tunaikan seorang diri itu, dengan takdir istifham, badal kepada ayyatihima. Ayyatahuma salataka allati sallaita wahdak. Kalau kita baca salata itu, jadi dia kata jadi badal kepada ayyata.
Jadi badal kepada ayyata. Yang ini dengan takdir istifham. Lagu mana? Asalataka allati sallaita wahdak. Itu makna takdir istifham. Ada hamzah yang dibuat di situ. Awillati sallaita ma'ana. Dalam lafaz Muslim, bi salatika wahdak am bi salatika ma'ana. Begitu. Makna lebih terang lah. Ini kamu nak kira hak tu ke kamu nak kira hak ni. Lafaz Ibnu Majah, kalau dalam riwayat Ibnu Majah, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat seorang yang sedang bersembahyang sebelum daripada sembahyang subuh. Sembahyang 2 rakaat sebelum daripada sembahyang subuh. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang bersembahyang subuh lah. Bila dia selesai, dia pun kata kepada orang itu, bi ayyi salataika i'tadatta. Dengan sembahyangmu yang manakah dari 2 sembahyang ni yang kamu nak kira? Nabi kata begitu. Itu lafaz Abu Daud, Ibnu Majah. Mungkin juga, boleh juga kita kata, kita takdirkan, kita kata ayyatuhuma. Kalau kita kata ayyatuhuma, bermakna dia jadi mubtada marfu' lah. Sebab itulah ayyatuhuma. Salatuka tu jadi khabar kepada ayyatu. Ayyatuhuma salatuka, mana satu antara 2 sembahyang ni sembahyang kau. Begitu. Jadi salat tu jadi khabar kepada ayyatu. Kalau kita baca ayyatu jadi mubtada, ni jadi khabar. Allati sallaita tu jadi badal, dia panggil. Itu kalau nak kira dari segi nahwu dah. Tak apalah. Maksudnya seperti tadi. Hak ni mengikut setengah ulama, dia pegang dengan hak ni lah. Ahli zahir dia pegang dengan hak ni. Mana Nabi marah tu, dia tak bui. Kalau tu imam sudah sembahyang subuh tu, tak boleh dah lah sembahyang. Tak boleh sembahyang. Kena pergi sembahyang sekali dengan tu imam. Tak boleh nak buat sembahyang sunat, tak boleh. Dia pegang dengan hak ni lah, sebab Nabi tegur, dan dalam teguran dalam bentuk teguran yang kerah tu. Setara tu dia kira kerah dah lah tu. Mu nak kira hak mana sembahyangmu nya? Hakmu sembahyang seorang tu ke hakmu sembahyang sekali dengan kami? Begitu. Maknanya teguran ini kerah. Dengan sebab itu mereka kata tak boleh. Kalau sembahyang juga tak sah, sia-sia. Sia-sia. Nanti kita akan baca hak khilaf ulama tu. Tapi bagi ramai juga ulama dalam mazhab Hanafi dan lain-lain, dia kata hak tak boleh ni sembahyang, kalau dia sembahyang dalam masjid tu juga. Mana kira-kiranya tu imam tu nampak lah duduk dalam sah tu, dalam sah ramai-ramai, ini mengganggu. Jadi pergerakan sembahyang tu tidak sama jadinya. Tu tak boleh. Hak tu hak dia tegur di sini ni. Bukan mana kalau seseorang tu sembahyang, misalnya tu imam sembahyang dalam ruang ni, dia sembahyang di luar sana, itu tak apa, dia kata. Jadi sembahyang tu lagu mana? Cepatlah. Biar dan dengan tu imam tu, hak tu khilaf banyak. Nanti kita akan tengok selepas ni. Sebab apa dia pegang gini? Dia pegang orang tu duduk campur sekali dengan saf hak lain yang sedang bersembahyang subuh dalam masjid, di penjuru masjid, dalam ruang masjid tu. Dia kata gitu tak apa sebab dia tengok kepada riwayat Ibnu Majah. Dia tengok kepada riwayat Ibnu Majah. Dalam riwayat Ibnu Majah tu mengisyaratkan keadaan saat ni, iaitu begini lafaz. Ibnu Majah meriwayatkan min tariq Abi Muawiyah an Asim an Abdullah bin Sarjis juga, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yusalli rak'atain qabla salatil ghada wa huwa fi shalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tengok orang tu duduk bersembahyang 2 rakaat sunat sebelum sembahyang subuh tu. Ketika itu dia dalam sembahyang, yakni Nabi tu dalam sembahyang. Kalaulah orang tu duduk di luar jauh, macam mana dia nampak? Dia tengok. Ni mesti dia tengok. Ni maknanya kira-kiranya dekat sebelah dia. Sebelah dia. Mana dia perasan orang tu duduk sebelah dia. Sebab dia kata Nabi tengah sembahyang. Tengah sembahyang dia, orang tidak palih, tak tu kalu. Bukan lagu tu dia ajar. Takkanlah dia sendiri nak buat lagu tu. Maknanya orang ni duduk tidak jauh. Ini menunjukkan dia duduk dalam saf ataupun boleh mengganggu bentuk sembahyang hak ramai-ramai tu. Itu sebab dia kata gitu. Bukan kalau seorang tu sembahyang di luar masjid, tak boleh. Dia faham gitu. Ada yang faham gitu. Dia kata wa huwa fi shalah anna ru'yatahu iyyahu lam yakun illa wa huwa fi janibil masjid. Mesti orang tu duduk di penjuru masjid, sebab tu dia nampak.
Dekat saf yang pertama orang duduk sembahyang. Adapun kalau dia sembahyang dengan tidak bercampur dengan saf tu, tidak ada apa-apa halangan dalam hadis ini. Dia faham gitu. Tetapi orang lain yang kata tidak semestinya dia duduk tu di penjuru masjid, dia duduk dekat Nabi, dia duduk dalam saf. Kalau dia duduk di belakang pun Allah SWT nak nampak Nabi ni kan. Apa-apanya kata dia. Kan dalam hadis ada sebut kamu apa ni sembahyang molek, aku tengok ni kamu daripada belakang ni seperti aku tengok kat depan. Tidak semesti balik belakang. Hak tu lah orang puak-puak zahir tu kata tak boleh. Bukan dalam ruang masjid hak tu imam tu sembahyang jemaah tu saja tak boleh. Luar pun tak boleh. Tak boleh di luar tu pun. Sebab kalau kata Nabi tengok ni tidak semesti sebab kita kena paling baru tengok, baru nampak. Dia boleh nampak. Dia kata gitu. Tak boleh ke mana-mana. Jadi dia tolaklah pendapat Hasan ni. Tak apalah gitu. Lepas pada tu riwayat yang kedua riwayat yang kedua Imam Abu Daud buat mari selepas daripada riwayat yang pertama Hasan ni. Riwayat yang kedua ni kalau kita tengok sanad dia tu kan, dia ada ha beberapa. 1, 2, 3, 4. Ada 4 ha. Mana ada 4 tahwil sanad. Sebab tu kita baca ha qala wa haddatsana. Apa Imam Abu Daud buat lagu tu? Sebab dia tahu dia nak rakyat kepada kitanya bahawa sanad-sanad ni, dalam sanad ni ada orang tidak kemah. Ada hak kemah, ada hak tidak kemah. Kalau hak tidak kemah ni, kita nak kemah riwayat dia, kita kena cari riwayat yang kuat. Itu kena sokong dengan hak lain. Dan hak lain, hak kuat tu, itu kita jadikan sebagai asas. Adapun hak tidak kuat ni kita jadikan sebagai penyokong dia saja. Gitu. Misalnya, contoh kita perhati tengok kan. Dia kata haddatsana Muslim bin Ibrahim qala haddatsana Hammad bin Salamah. Sahatu. Pada tu haddatsana Ahmad bin Hanbal. Mana tok guru Imam Abu Daud, mula-mula Muslim bin Ibrahim nama dia. Tok guru yang kedua yang dia ambil hadis ni iaitu Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad itulah. Qala haddatsana Muhammad bin Ja'far qala haddatsana Syu'bah an Warqa. Ni hak sanad Imam Ahmad ni dia mari panjang lagi sampai kepada Warqa. Lepas tu pula tok guru yang ketiga pula dia ambil daripada tok guru yang ketiga tu Hasan bin Ali. Hak ni ambil daripada Abu Asim, hak ni ambil daripada Ibnu Jurayj. Berarti sekata pula. Ni sanad lain pula. Tok guru yang keempat pula iaitu Muhammad bin Al-Mutawakkil. Dia ambil daripada Abdul Razak, dia ambil daripada Zakaria bin Ishaq. Semua mereka ini hak di hujung-hujung sanad dia sebut sebelum saat ni, semua mereka ini ambil daripada Amr bin Dinar. Yang ni sampai situ ke atas tu serupa sanad dia. Hak bawah tu tidak serupa. Itu cara dia. Bapa dia buat gitu? Cuba kita perhati. Kalau dalam kitab ni ada dia sebut Warqa bin Umar al-Yashkuri Abu Bishr al-Kufi Nazilul Madain Saduq fi hadithihi an Mansur lin. Maknanya kalau hadis dia daripada Mansur, ulama kata tak kuat, lemah hadis dia. Maknanya orang ni dipertikaikan. Warqa. Hak tu. Yang ni hak ni ada dalam sanad Imam Ahmad. Dalam sanad Imam Ahmad. Lepas tu haddatsana Al-Hasan bin Ali dan seterusnya Muhammad bin Al-Mutawakkil. Dia. Lepas tu Muhammad bin Al-Mutawakkil. Dia orang ini. Panjanglah. Adi bin Ma'in, Ibnu Ma'in kata thiqah. Abu Hatim kata layyinul hadis, tidak kuat hadisnya, mana dhaif. Ibnu Adi kata kathirul ghalab, banyak silap dia ni. Maslamah bin Qasim kata kana kathirul wahm, banyak waham, keliru dia. Tapi tak apa, boleh terima juga tu ada. Ibnu Waddah kata dia kathirul hifz, kathirul ghalab, dia ni banyak hafal tapi banyak juga salah. Ibnu Hibban menyenaraikan dia ni dalam thiqat dia. Wa kana minal huffaz, dan dia ni termasuk dalam hafiz hadis. Walau bagaimanapun dia kerap melakukan kesilapan, tapi dia ni hafiz juga. Maknanya dalam beberapa sanad dia tu ada orang-orang yang dipertikaikan. Bukan semua, mana pertikaikan, setengah-setengah ulama pertikaikan. Tetapi ada sanad dia tu yang tidak dipertikaikan. Maknanya hak sanad yang dipertikaikan itu dia hanya menyokong saja, sebagai sokongan saja, bukan hak asas. Hak asasnya hak tidak dipertikaikan tu. Jadi semua ni ambil daripada Amr bin Dinar. Tadi dia sebut Warqa tu kalau dia ambil daripada Mansur, dia hadis dia lemah. Tapi sekarang ni dia tidak ambil daripada Mansur, dia ambil daripada Amr bin Dinar. Maknanya hadis ni kuat juga. Hak ulama pertikai dia tu kalau dia ambil daripada Mansur,
Hak ni dia bukan ambil daripada Mansur. Lepas tu apa yang royak? Faedah dia nak ilmu kita. Nak ilmu kita. Itu. Semuanya ambil daripada semua ni siapa dia? Iaitu Hammad bin Salamah, Warqa, Ibnu Jurayj, Ayyub dan Zakaria bin Ishaq. Semuanya ini ambil daripada Ammar bin Dinar. Lepas tu kalau dalam syarah Badlul Majhud juga dia royak sesalah. Dia royak gitu je. Ambil daripada Ammar bin Dinar. Lepas tu riwayat sesa ni, hak ni orang ni Warqa ni duduk dalam mana? Riwayat hak ni duduk mana? Riwayat ni duduk mana dia sebut. Ada sikit-sikit perbezaan dia tu. Misalnya dia kata riwayat Hammad bin Salamah daripada Ammar bin Dinar duduk mana? Dalam Darimi, dalam sunan dia. Ni sanad dia mari lengkap lah. Ni Muslim qala hadatsana Hammad bin Salamah an Amr bin Dinar an Atha bin Yasar an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza uqimatis salah fala salata illa al-maktubah. Begitu juga Darimi mengemukakan hadis Warqa daripada Ammar bin Dinar, ada dalam sunan Darimi juga. Riwayat mari sanad dia. Tu. Adapun hadis Ayyub daripada Ammar bin Dinar itu ada dalam Sahih Muslim. Sanad dia lagu mana yang lengkapnya? Hadatsana begini. Ya mari. Daripada Abi Hurairah, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wazada, tapi dia ada tambah. Qala Hammad kata thumma laqitu Amran, lepas tu aku berjumpa dengan Ammar fa haddatsani bihi wa lam yarfa'hu. Tapi dia tidak memarfu'kannya. Hak tu detail lah tu, hak detail. Cuma di sini Imam Abu Daud kumpulkan sanad-sanad tu. Dia tidak royak. Dia tidak mari tiap-tiap sanad tu dengan lengkap tak. Cuma dia sebut secara rekah-rekah begitu. Tetapi kesimpulannya hadis tu seponi lah belaka. Seponi. Maknanya riwayat Abu Daud ni dalam Sunan Abi Daud ni lebih ringkas. Dia kumpulkan setepak hak mana berselerak dalam kitab-kitab lain. Kalau kita tengok dalam kitab lain ada so gitu. Dalam hak ni apa ni dia mari kumpul lah. Semuanya daripada Ammar bin Dinar. Begitulah. Ada pun riwayat Ibnu Jurayj daripada Ammar itu tak ada, dia tak jumpa kecuali dalam Sunan Abi Daud ni. Hak lain-lain itu ada dalam kitab lain juga. Tak apalah. Daripada Atha bin Yasar daripada Abi Hurairah katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza uqimatis salah," apabila telah diiqamatkan untuk sembahyang tertentu, untuk sembahyang fardu yang tertentu. Sebab apa kita terjemah fardu? Mari mana? Apabila diiqamatkan untuk sembahyang, kita kata sembahyang fardu yang tertentu, kita faham mana? Ambil fardu tu alillah sebutir situ je, ambil alillah sebutir. Lepas tu kalau kita tengok hadis dalam syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, kita tahu tak ada hak sembahyang hak tidak fardu ada qamat. Tak ada. Menunjukkan bila kata iqamat tu isyarat pada sembahyang fardu lah tu. Yalah tu. Walaupun dia tak sebut sembahyang fardu. Sebab tak ada kalau hak tidak fardu ni, hak qamat. As-salata jami'ah tu adalah tu. Tapi kalau nak kata qamat tak ada. Walaupun tidak sebut sini sembahyang fardu, kita faham selalu. Sebab tu dalam terjemahannya tidak salah. Kalau bahkan betul lah, tepat lah. Kalau tidak boleh jadi keliru. Apabila telah diiqamatkan untuk sembahyang fardu tertentu. Itu dia. Ikutlah sembahyang subuh ke, zuhur ke, asar ke, ikutlah. Hak fardu lah, maksudnya. Fala salata, maka tiada sembahyang. La salata, tidak ada sembahyang. Hak orang panggil sembahyang tak ada, tak boleh dah, tak ada dah. Pada ketika tu illal maktubata, kecuali hak sembahyang fardu itulah hak berkenaan, itulah hak adanya lepas pada qamat tu. Jadi nak buat hak lain tak boleh. Tak kira lah hak qada ke, kita nak qada sembahyang lain. Hak sunat apa namanya qabliyah tu ke, tak boleh berlaku. Sebab apa dia kata la salata, la nafi jenis tu. La nafi jenis tu maknanya tak ada sembahyang. Hak orang panggil sembahyang tak ada, tak boleh. Ni antara pegangan puak-puak zahir itulah. Dia kata tak boleh dah sembahyang. Mana dalil? Ni hadis ni. Bila sudah qamat tak boleh. Tapi kalau sebelum qamat, kalau sebelum qamat, dia buat tu sebelum qamat. Lepas tu ketika qamat tu dia tidak selesai lagi. Pas lagu mana nak buat? Adakah dia kena berhenti, atau dia kena teruskan? Sudah. Tu ada khilaf. Ada khilaf juga. Nanti kita akan baca kemudian.
Ahli zahir kata tak ada semaya, tak ada. Mana kalau dia semaya tu ketika tak qamat, bila orang qamat tak ada faedah dah nak beri salam ke apa pun tak ada, berhenti tu. Tak ada dah semaya dia tu, tak boleh. Gitu mo dah. Pokok ni. Tak apalah. Itu masalah khilaf. Syaukani berkata, Syaukani dia tidak pegang kemah dengan mana-mana mazhab, tapi dia pun tidak setuju dengan puak-puak zahiri. Bukan bermakna orang tu apabila dia tidak berpegang dengan sesuatu mazhab, bermakna dia tu zahir lalu, zahiri lalu. Tak mesti. Macam Syaukani, cuba tengok sini. Dia kata waqad balagha ahlu zahir. Puak-puak ahlu zahir ni telajak, kata dia. Dia tak setuju. Jadi pun tidak semestinya orang ni kalau dia tidak terikat dengan mana-mana mazhab, maka dia tu boleh kita kata ahlu zahir selalu. Misalnya sini, Syaukani ni semua orang maklum. Dia tidak terikat dengan mazhab mana-mana, dia kira mana hadis yang lebih kemah, dia pegang hak tu. Dia akan terjihkan hak tu. Dia akan utamakan hak tu. Tak kira lah betul lah serupa dengan mazhab mana, tak kira. Dia kata maknanya dia ni tidak ahli zahir. Dia tidak zahir, dia tidak setuju. Puak-puak ahli zahir ni telajak, dia kata. Sehingganya mereka kata bila seseorang tu masuk dalam 2 rakaat sunat subuh ataupun lain-lain sunat, lepas tu orang iqamah untuk sembahyang fardu, batal lah 2 rakaat dia tu. Tu dia. Dan tidak ada faedah dia nak beri salam, walaupun hanya tak ada beri salam je orang qamat. Orang qamat saat ni tu dia tinggal nak beri salam, tapi orang qamat tu dia tinggal tak nak beri salam dah lepas pada tu pun tak boleh, batal dah sembahyang dia. Tu puak-puak zahiri kata, zahiriyah kata. Jadi Syaukani ni dia tak setujulah. Bal yadkhulu kama huwa bibtida'it takbir fi salatil fardhah. Bahkan dia kena masuk sekali dengan tu imam tu kan, takbir supaya subuh lah. Hak tadi tu kira sia-sia, tak jadi. Dialah niat dia baik tu boleh pahala gitulah, tapi nak kira semaya tu tak kira. Lepas pada tu bila dia selesai semaya fardu tu, kalau dia nak semaya pula, tak apalah, tu syukurlah tu. Lepas pada tu kata Syaukani, wa hadha ghuluwwun minhu fi surati ma idza lam yabqa alayhi ghairu salam. Ini telajak pupuk ni kata dia. Dalam kes lagu mana? Dalam kes tinggal nak beri salam saja tadi, itu doa tu. Dia kata takkanlah nak beri salam tu lebih panjang daripada nak qamat tu. Nak habis qamat, hak maksud sebenarnya nak suruh dah semaya jemaah sekali dengan tu imam. Tinggal nak beri salam, apa beratnya? Mana panjang nak beri salam tu dengan orang tu qamat. Tu bila tu qamat, tentu lebih panjang tu bila tu. Apa ya tak boleh nak beri salam. Itu dia kritik lah. Dia kritik puak-puak zahiriyah. Wa dhahaba al-jumhur ila tsani. Jumhur ulama pegang dengan hak yang kedua, iaitu tak apa. Dia boleh sudah semaya dia. Cuma ada perincian lah, setara mana nak sudah tu, setara mana. Ini masalah kalau dia semaya sebelum qamat. Tapi bila orang qamat tu tak boleh dah nak semaya. Walaupun ada lagi sedikit khilaf, tetapi kebanyakan ulama mengatakan tak boleh. Hak kata boleh saat ni kalau dia semaya belum qamat. Lepas pada tu dia nak sudah ke tidak? Jumhur ulama kata sudahlah. Sudah. Sudah tu setara mana? Hak tu ada khilaf pula. Banyaklah hak khilafnya. Syaukani kata lagi, dia ambil syekh kita ni, dia ambil daripada Syaukani. Syaukani kata sahabat bukan orang kemudian, hak dulu lagi khilaf dah, dan tabi'in dan orang selepas mereka dalam masalah ni 9 pendapat ada khilafnya. 9 khilaf. Yang pertama, bila tu sudah qamat makruh sembahyang. Itu yang pertama. Ini pendapat di kalangan sahabatnya. Hak pendapat lagu ni Umar bin Al-Khattab, anaknya Abdullah, ala khilafin anhu fi dhalik. Walaupun riwayat daripada Abdullah ni ada khilaf, ada yang mengatakan gini, ada yang mengatakan lagu lain. Lagi Abu Hurairah. Di kalangan tabi'in Urwah bin Az-Zubair, Muhammad bin Sirin, Ibrahim an-Nakhai, Atha bin Abi Rabah, Tawus, Muslim bin Aqil, Sa'id bin Jubair. Dan di kalangan imam-imam mujtahid Sufyan al-Thawri, Ibn al-Mubarak, Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu Thawr, Muhammad bin Jarir. Hakadha atlaq at-Tirmidzi ar-riwayah an al-Thawri. Tak apalah begitu. Maknanya demon ni kata makruh. Yang kedua, tidak harus
Mana-mana sembahyang sunat apabila telah diiqamatkan untuk sembahyang fardu yang tertentu, dengan tidak ada perbezaan sembahyang sunat ni sembahyang sunat subuh ke ataupun lain-lain, tak boleh berlaku. Kalau sudah qamat tak boleh. Sembahyang sunat subuh pun tak boleh, sembahyang sunat lain-lain pun tak boleh. Hak kena buatnya apa dia? Ikut tu imam itulah sembahyang hak fardu berkenaan itulah. Ini pendapat yang kedua. Tidak harus. Kalau sudah qamat tak boleh, tidak harus. Pendapat yang ketiga, tak apa kalau sembahyang sunat subuh. Kalau sembahyang sunat subuh tak apa. Kalau sunat lain tak boleh. Bila sudah qamat. Kalau sunat subuh boleh. Wal imam fil faridah. Bahkan kalau untuk imam tu duduk sembahyang subuh dah boleh lagi. Ini disebutkan oleh Ibnu Munzir, riwayat daripada Ibnu Mas'ud, Masruq, Hasan Basri, Mujahid, Makhul, Hammad bin Abi Sulaiman yang itu guru Imam Abu Hanifah. Ini juga pendapat Hasan bin Hayy, dan mereka ini membezakan antara sembahyang sunat subuh dengan sembahyang hak lain. Sunat subuh saja hak boleh, hak lain tak boleh apabila telah diiqamatkan. Kalau sebelum iqamat boleh. Ni kalau sudah iqamat, menunjukkan ini semua ni, riwayat-riwayat ini semua ni menunjukkan bahawa sunat subuh ni dikuatkan, ditekankan lebih daripada hak lain. Dengan sebab itulah ulama-ulama buat kesimpulan antara sembahyang sunat-sunat ni hak paling afdalnya hak mana? Sunat subuh. Sebab apa? Tengok dalil-dalil. Ni misalnya benda-benda lagu ni lah dia ambil kira ni. Dan hak baru ni kita sudah jumpa dah kan setara mana sembahyang sunat subuh tu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, walaupun kamu dirempuh oleh kuda musuh pun jangan tinggal. Gitu pun. Pendapat yang keempat, ada beza antara dalam masjid dan di luar masjid, dan antara terlepas, bimbang takut terlepas rakaat yang pertama bersama imam ataupun tidak. Ni pendapat yang keempat. Pendapat yang keempat dia kata, kalau ni masjid, ruang masjid, hak tu imam sembahyang sekali dengan orang ramai dah sembahyang, dia sembahyang dalam tu tak boleh, dalam ruang. Tapi kalau di luar, misalnya di luar sana, dalam masjid juga tapi di luar, bahagian luar tu, ruang luar, hak tu tak apa. So kena perhati, kena tengok. Yang keduanya kena tengok, kalau dia kira dengan dia sembahyang di luar tu boleh, tapi boleh pun kalau dia kira tak ada ni rakaat yang pertama hak sembahyang subuh tu dah terlepas ni, tak boleh. Kalau dia kira qada, baru boleh. Kalau kira tak ada rakaat yang pertama tak boleh. Gitu. Ini perinciannya. Ini pendapat Malik. Kalau dia berasa tak ada satu rakaat dengan tu imam, apakah tak sah sembahyang lah. Ataupun kalau dia sembahyang, dia berhenti. Tak boleh. Dia kena berhenti sembahyang, pergi masuk sekali dengan tu imam. Tapi kalau dia berasa dah rakaat yang pertama tu dah, tak apa, dia boleh teruskan. Nak tahu dah tak dah tu lah ke mana? Kita tahu dah tu imam dibaca panjang sokmo misalnya. Gitulah. Walaupun sudah orang qamat dah, tapi dia sembahyang di luar, dia tahu dah tu imam ni panjang baca. Jadi dia tak ada nak sembahyang sunat subuh saat ni di rumah kau, tak ada misalnya kita kata. Jadi dia pun sembahyang lah. Kan sembahyang sunat subuh tu kan rekah. Jadi dia kira dah. Misalnya kalau dia tahu Datuk Imam tu baca panjang soal kalau subuh, boleh lah. Tapi kalau dia tidak pasti, moleknya tak sah. Moleknya tak sah. Kok mana-mana pun ini semua menunjukkan sembahyang sunat subuh tu kuatlah kedudukannya. Yang kelima, yang ni kalau dia takut tak ada dengan Datuk Imam tu dua-dua rakaat subuh tu, sembahyang subuh tu tak ada, barulah dia tak boleh sembahyang. Tapi kalau dia cekera dah, dia cekera dah serakaat sembahyang subuh dengan Datuk Imam, dia boleh lagi sembahyang. Dia boleh lagi sembahyang sunat subuh. Hak ni lebih kuat lagi daripada hak tadi. Mana kalau dia kira dia dah rakaat yang kedua tu dia dah, dia dah akan pergi ketika Datuk Imam tu rokok, dia dah. Jangan Datuk Imam tu bangun daripada rokok. Itu tu kira tak dah lah tu. Kalau dia kira qada sebelum Datuk Imam tu i'tidal, yang dia dah rokok, tak apa lagi sembahyang. Ia rakaat yang kedua. Jadi tak apa lagi sembahyang. Tapi dia kena sembahyang di luar masjid juga, serupa dengan hak Malik sini. Kena sembahyang di luar masjid juga.
Lepas pada tu mari sekali dengan tu imam semaya. Ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah dan ashabnya. Ibnu Abdul Bar menyebutkan ini begitulah. Yang keenam, iaitu dia semaya dalam masjid boleh, tidak semesti luar. Misalnya kita kata ruang semaya, ni waktu imam duduk semaya dah beberapa sah, dia duduk, jangan duduk dalam sah lah, duduk sukun jauh sikit, tapi dalam ruang tu juga boleh semaya. Kecuali kalau dia takut tak ada rakaat yang akhir tu pun tak ada, barulah tak boleh. Ada perkataan yang pertama, tak apa tu. Kalau tak ada perkataan yang pertama dengan tu imam, tak apa, dia boleh semaya sunat. Ini pendapat Auza'i dan Sa'id bin Abdul Aziz. Imam Nawawi menyebutkan ini pendapat Imam Abu Hanifah dan ashab dia juga. Maknanya pendapat lain lah daripada mereka. Yang ketujuh, dia boleh semaya 2 rakaat sunat subuh tu dalam masjid juga, ataupun di luar masjid boleh. Kecuali kalau dia takut tak ada rakaat, fautar rakaat, tak ada. Ini pendapat Sufyan Ats-Tsauri. Yang ke-8, iaitu dia boleh semaya 2 rakaat sunat subuh itu walaupun tak ada semaya dengan tu imam. Semaya subuh tu tak ada langsung semaya dengan tu imam, asalkan waktu untuk semaya subuh tu masih luas lagi, dia masih ada nak semaya subuh. Ini pendapat Ibnul Gullab dari kalangan ulama-ulama dalam mazhab Malik. Pendapat yang ke-9, bila saja dia dengar Bilal ni qamat, tidak halal lagi untuk dia bersembahyang 2 rakaat sunat subuh tu, tak boleh dah, tak boleh. Sunat subuh tu ke, sunat lain ke, qada ke, tak boleh. Di luar masjid ke, dalam masjid ke, tak boleh berlaku. Kalau dia buat juga derhaka, dosa. Sebab dia pegang dengan hak tadilah, la salata illa al-maktubah, tak boleh. Ini pendapat ahli zahir. Itu ada 9 pendapat, maknanya ada 9 pendapat dalam masalah ni. Ada yang lebih menekankan, ada yang tidak, macam-macam tadi. 9 tadilah. Ini dalam menghuraikan idza uqimatis salah fala salata illa al-maktubah. Apabila telah diiqamatkan untuk sembahyang fardu tertentu, maka tiada lagi sembahyang. Tiada lagi tu kalau mengikut zahirinya, dia kata tidak sah lagi sembahyang. Tidak sah lagi sembahyang. Apa pun dia bahaslah, dia bahas apa ni, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Apa waktu kita kata la salat tu tak sah sembahyang kalau tak baca Fatihah? Apa hak ni pun la salata juga, tak sah lah sembahyang, tak sah. Apa sini kita kata sah lagi, kata dia. Sedangkan serupa tu, la salata illa al-maktubah. Hak tu la salata illa liman yaqra bi fatihatil kitab. Serupa. Apa sana wajib, sini jadi tidak wajib, tak apa pula, tak boleh, tak sah sembahyang. Cepuk-puk zahiri kata, dia pegang gitulah. Lepas tu dia bahas ini pula, ulama-ulama bahas ni, apabila diiqamatkan untuk sembahyang saat ni yang tertentu saat ni, bila iqamat ni semua tepat, kau tak boleh sembahyang. Misalnya masjid ni sekarang ni bila 20 minit lepas pada tu qamat lah. Pada masa tu kita tak boleh kau nak sembahyang. Hak lain-lain rumah kita. Kita kata kita dengar laban ni bukan speaker kan, kita dengar, kita duduk dekat-dekat ni juga, tapi kita tak pergi, kita uzur kau, kita gapo kau, jadi kita tak boleh sembahyang kau. Hak tidak berkenaan dengan masjid, tak boleh sembahyang. Kau lagu mana? Tentu dah kita tak akan pergi ke masjid dah. Adakah termasuk dalam umum ni? Dengan sebab itu dia kata tak boleh pakai umum sangat sembahyang ni, sembahyang hak dalam masjid tu. Kalau di luar memang dia tak pergi dah, tak apa, kerana sesuatu sebab dia tak pergi. Hak ni berkait dengan masjid. Sebab apa? Sebab nak suruh nampak serupa dalam masjid. Jangan hak ni gini, hak ni gini, hak ni tunduk dah, ni tak tunduk lagi, ikut serah. Nampak tidak seragam, nampak tidak ada kesatuan tu. Hak tu maksudnya dalam masjid tu. Kalau di luar tak apa. Begitulah.
Maknanya dalam perkara ni ulama ada khilaf. Yang ada khilaf apa yang kita kata terada, tidak terada lagi bagi ulama mujtahid. Dia tengok la di sini maknanya nafi kamal ke ataupun nafi sihah dia tu. Dia bahas lagi. Tidak ada sembahyang ni dalam masjid tu ke berkenaan tu ke ataupun di luar juga termasuk. Masih boleh pergi lagi tu. Masih boleh pergi lagi. Daripada situlah yang jadi khilaf. Kita hak tengok sekali pada selapis ni kita kata terada. Kita kata apa tidak sepakatnya jadi khilaf. Tapi masing-masing dia tengok ada cara dia. Ada cara. Dengan sebab itulah yang jadi khilaf. Selain daripada dia tengok atas hadis ni saja, tengok orang lain pula. Dia tengok orang lain juga. Begitulah. Lepas pada tu bab man fatatu, orang yang tak ada semaya 2 rakaat sunat subuh, dia nak buat lagu mana? Bila dia nak qada? Bila dia nak qada? Mana semua ni bab-bab akhir ni menunjukkan kuatnya penekanan diberikan kepada semaya sunat subuh ni. Hak lain-lain tak ada sebut gini, tapi hak ni ada sebut. Mana sehingga kalau terlepas tu ada sebut berkenaan dengan qada tu pula. Qada sembahyang bukan fardu tu, hak sunat tu. Hak sunat subuh tu. Dengan sebab itulah Imam Abu Hanifah ada orang sependapat dengan dia, dia kata wajib ni. Kalau tak sembahyang dosa. Tak sembahyang sunat subuh ni bukan sunat bagi dia, wajib. Orang lain kata sunat. Sunat. Kita nak tahu mana sunat kata sunat. Sebelum pada ni kan kita jumpa dah. Iaitu kalau dalam perjalanan atas kenderaan dia sembahyang, Nabi SAW sembahyang. Itu menunjukkan sunat. Sebab kalau hak fardu dia turun. Daripada situlah Syafi'i dan orang pendapat dengan dia, dia kata sembahyang witir itu pun sunat. Hanafi kata wajib. Dia kata wajib. Jadi sembahyang kalau tak ada sembahyang 2 rakaat sunat subuh ni, pergi ke masjid tu tengok tu imam duk sembahyang subuh dah. Kita pun sembahyang. Kalau nak qada tu masa mana? Nak qada. Situ pun ada khilaf juga. Imam Abu Daud ni dia mari semua dengan maksud tu. Dia nak ada khilaf. Pas khilaf tu mana dalil masing-masing. Kalau hak ni terang untuk satu-satu pendapat, satu-satu golongan, apa hak lain tak terima, mesti ada sebab. Mesti ada sebab. Misalnya hak ni kita akan tengok. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Qais bin Amr. Dia kata Rasulullah SAW tengok satu orang duduk semaya selepas semaya subuh. Dia semaya, orang tu duduk semaya 2 rakaat. Rasulullah tengok. Rasulullah pun kata semaya subuh 2 rakaat aja. Orang tu pun lepas pada dia selesai semaya, dia kata sebenarnya saya tadi tak ada semaya 2 rakaat sunat sebelum subuh tu saya tak ada. Jadi saya semaya ni lah lepas subuh tu dia semaya. Saya semaya Rasulullah SAW pun dia. Rasulullah SAW pun dia. Banyak perkara di sini hak kita nak bincang. Banyak perkara. Yang pertamanya kita tengok dari segi sanad dia. Sanad dia. Iaitu Qais bin Amr bin Sahal bin Tha'labah dan seterusnya, panjanglah sanad dia. Dia ni adalah datuk kepada Yahya bin Sa'id. Datuk kepada Yahya bin Sa'id. Sini riwayat Sa'ad bin Sa'id. Adik-beradik Sa'ad ni Yahya. Dan adik-beradik dia. Jadi Qais ini datuk kepada Yahya bin Sa'id dan adik-beradik dia lah. Mus'ab Az-Zubairi mendakwa bahawa nama datuk kepada Yahya ni ialah Qais bin Qahad. Bukan Qais bin Amr. Tapi Ibnu Abi Khaythamah kata silap tu dia tu. Tak kena. Suku tu Qais bin Qahad tu orang lain. Hak ni Qais bin Amr ni orang lain. Kedua dia apa ni? Itu 2 orang. Meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang meriwayatkan daripada dia tu Qais bin Abi Hazim dan anak dia Sa'id bin Qais bin Amr. Ada juga ulama kata dia tak ada dengar daripada hak atas dia. Dan Muhammad bin Ibrahim Al-Harith At-Taimi kata Tirmizi dia tak ada dengar daripada Qais bin Amr. Tak ada dengar. Mana bila tak ada dengar bermakna hadis ini hadis munqati', putus sanadnya. Bila putus dhaif lah. Dhaif.
Situ. Kalau nak kata Yahya tu sendiri, dia tak ada dengar juga datuk dia. Kalau nak kata Muhammad bin Ibrahim, hak ni pun tak ada dengar juga. Dia tak ada, tidak sabit. Dia dengar daripada Qais bin Amar ni. Bila tidak sabit, maknanya berdasarkan orang hak kata gitu, maknanya putuslah sana. Bila putus, dhaif. Bila dhaif, tak boleh nak pegang. Sebab tu ramai hak tak boleh pegang tu. Tak apalah. Lepas tu Ibnu Hibban pula, dia dakwa Qais bin Amar, orang tulahnya ni dengan Qais bin Qahad. Qahad itu laqab kepada Amar. Semacam dia ni ambil pendapat Imam Bukhari. Sebab Imam Bukhari kata Qais bin Amar adalah datuk kepada Yahya bin Sa'id. Dia ni sahabat Nabi. Dia ni sahabat Nabi. Qala wa qala ba'duhum, sebahagian ulama kata ni Qais bin Amar ni Qais bin Qahad. Abu Nuaim menyenaraikan dia ni masuk dalam sahabat, iaitu Qais bin Amar bin Qahad bin Tha'labah. Kemudian dia kata, ada juga orang kata Qais bin Sahal. Macam-macam lah pendapat tu, tak apa tu. Dia kata Rasulullah tengok satu orang tu siapa? Dia sendiri dah. Dia sendiri dah. Kita tahu mana? Dalam riwayat kemudian hak lagi. Iaitu Abdul Rabbih dan Yahya, dua-dua orang anak Sa'id ni meriwayatkan hadis ini secara mursal, bahawa datuk mereka Zaid bersembahyang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Zaid tu sembahyang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya dia tu sendiri. Tapi dia kata ada satu orang tu dia. Kadang-kadang kan orang kecek gitu dia tak siroyak nama dia tu. Padahal dia ada. Ini ditunjukkan oleh riwayat Abdul Rabbih dan Yahya hak selepas ni. Selain daripada tu, riwayat Tirmizi juga menunjukkan dia ni hak berkenaan. Iaitu Imam Tirmizi meriwayatkan daripada Abdul Aziz bin Muhammad an Sa'ad bin Sa'id an Muhammad bin Ibrahim an jaddihi Qais. Daripada datuknya Qais, datuk dia. Dia kata kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar untuk bersembahyang, fa uqimatus salah, dan sembahyang diiqamatkan. Wa sallaitu ma'ahu as-subh, aku pun sembahyang subuh dengan dia. Aku sembahyang subuh. Siapa dia kata? Iaitu Qais bin Amar tu, iaitu datuk kepada Sa'ad tu. Maknanya hak dia kata ada satu orang Nabi tengok gini-gini tu, dia ada. Kita tahu mana? Tengok dalam riwayat Tirmizi, tengok dalam riwayat cucu dia dua orang tu hak selepas ni, lagu tu juga sebut datuk dia. Dia bersembahyang selepas daripada subuh 2 rakaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun kata sembahyang subuh salatus subh rak'atani, 2 rakaat. Ni dalam nuskhah ni, boleh jadi ada di antara kita ni hak pegang kitab hak nuskhah lain kan, dia bunyi lagu lain. Sebab itulah dalam syarah ni dia kata dalam nuskhah lain rak'ataini salatus subhi rak'ataini, gitu dia kata. Mulla Aliul Qari kata dalam nuskhah yang sahih juga gini bunyi, salatus subhi rak'ataini 2 kali. 2 rakaat mana gitu. Gitu. Bukan 4 rakaat jadi. Maknanya rakaatain yang kedua tu sebagai takkid kepada rakaatain yang pertama. Seseolahnya kalau bahasa kita kata sembahyang subuh ni 2 rakaat gitu. Bukan 4. Jadi dengan cara kamu buat lagu ni macam 4 lah gitu. Tak apalah. Ada juga orang yang baca salatas subhi, bukan salatus subhi. Salata baca lagu tu. Betul juga. Yani kamu kena pastikan sembahyang subuh ni 2 rakaat. Jangan jadi nak walaupun zahir tu walaupun sebenarnya bukan sembahyang subuh, tetapi zahir tu nampak macam sembahyang subuh. Jangan sembahyang nampak lagu lain 4 rakaat. Begitu. Lepas tu ni banyak ni tengok mari syarah orang tu, syarah orang ni. Tibi kata, dia kata rakaatain itu mansub dengan fi'il yang mudmar, takdirnya atusalli ba'da salati subhi rakaatain wa laysa ba'daha salatun. Adakah kamu bersembahyang lepas subuh ni 2 rakaat, padahal lepas subuh ni tak ada sembahyang? Gitu takdir dia. Jadi salatus subhi rakaatain dia bukan baca gitu. Yani salatus subhi rak'ataini dia baca. Takdirnya atusalli salatas subhi rak'atain wa laysa ba'daha salatun, gitu takdir dia. Adakah kamu sembahyang 2 rakaat pula lepas subuh,
sedangkan lepas subuh tu tak ada semaya dah. Wa tabi'ahu Ibnu Hajar. Ibnu Hajar ikut Khatibi dia kata, mana dia setuju waktu molek lah takdir lagu tu. Faqala atusalli salat as-subh wa tusalli ba'daha rak'atain. Yani hak subuh tu 2 rakaat, ni pula 2 rakaat. Padahal mutahudah kan bahawa lepas subuh tu tak ada semaya. Jadi istifham yang ditakdirkan di sini, istifham untuk apa? Istifham ingkari. Jadi Nabi SAW tanya ni bukan tanya nak tahu, dah tanya bantah tu. Tanya bantah tu. Tanya bantah. Dia kena faham hak tu dulu, barulah faham perbahasan hak kemudian. Jadi istifham yang ditakdir itu lil ingkar. Dan rakaatain yang kedua tu takkid lafzi. Yang ni sembahyang subuh ni hak engkau sembahyang tu. Hak engkau sembahyang itulah yang ni dengan aku tu. Bagaimana pula engkau sembahyang lepas pada tu? Mana dia tegur? Dia tegur tu. Istifham ingkari ni maknanya dia bantahlah. Mana tak ada sembahyang. Begitu. Orang tu berkata, tadi sebenarnya saya tak ada sembahyang 2 rakaat hak sebelum subuh. Jadi saya sembahyanglah sekarang ni. Habis. Qala Tibi kata, orang tu bagi alasan dia. Apa yang dia sembahyang sunat subuh ni lepas subuh tu. Sebabnya dia sembahyang subuh dia tak ada. Nak sembahyang 2 rakaat sunat subuh. Sebab itulah dia buat sekarang ni. Hak inilah mazhab Syafi'i. Dia kata. Dan Muhammad, mazhab Syafi'i dan Muhammad. Qultu, kata Syekh Khalil Ahmad ni, dia kata mazhab Muhammadnya sebenarnya tidak gitu, tidak tepat tu. Kalau kata mazhab Syafi'i dan Muhammad tu maksudnya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, anak murid kepada Imam Abu Hanifah. Tak betul tu. Sebab apa Muhammad kata hak boleh qada pun lepas pada naik tari dulu, bukan lepas subuh lalu. Hak kata lepas subuh selalu boleh, memang Syafi'i hak tu memang. Tapi Muhammad tidak begitu. Qala, dia kata, wa inda Abi Hanifah wa Abi Yusuf tidak ada qada selepas daripada terlepas, tak ada. Kalau hak sore dia tak ada. Adapun kalau terlepas fardu subuh, dia terlepas, dia qada fardu subuh lepas pada naik matahari, maka bolehlah buat sunat subuh tu. Tapi kalau dia terlepas tu, subuh tu dah sembahyang dengan tu imamnya, hak tak adanya sembahyang sunat subuh, tak ada qada, kata dia. Tak ada qada kalau lagu tu. Tapi kalau dia tak ada subuh, dia boleh sembahyang sunat subuh tu bila dia nak qada subuh tu. Dia sembahyang sunat subuh tu dulu. Begitu. Itu kalau mengikut Imam Abu Hanifah dan Abi Yusuf. Bila ini selepas daripada naik matahari dan sebelum tergelincir matahari, dalam masa tu bolehlah. Masa itulah masa nak qadanya, bukan selepas subuh tu selalu, sebelum naik matahari. Begitu. Nabi SAW pun dia, bila dia kata gitu, Nabi SAW pun dia. Ibnul Malik berkata, diam Nabi SAW menunjukkan qada sunat subuh ni ialah selepas daripada sembahyang fardu subuh tu kepada orang yang tak ada sembahyang sebelumnya. Itulah pendapat Syafi'i. Orang lain pula dia kata, maknanya ramailah orang kata, maklum ini mazhab Syafi'i. Tetapi Syafi'i faqat, dia kata bahawa khilafan lil a'immah, berbeza dengan pendapat imam-imam lain. Ramai lagi kata tidak gitu. Syafi'i, ini dalam dia sebut Syafi'i saja yang kata boleh. Maknanya hak ni dia termasuk di dalam hak tu, hak larang kata sembahyang lepas subuh kan, dan lepas asar tu, lepas pada sembahyang asar tu tak boleh dah sembahyang. Hak tu termasuk di dalam hadis umum makhsus mengikut Syafi'i. Kalau dalam istilah usul fiqhnya dia panggil umum makhsus. Hak tu umum tak boleh, nampaknya semua tak boleh. Tapi Syafi'i pegang dengan hadis ni oleh kerana ada hadis ni Nabi dia. Kalau tak boleh, Nabi tak akan duduk dia. Itu macam takrir dia tu. Nabi tak akan duduk dia kalau benda tu salah. Bila dia tu maknanya boleh lah. Boleh. Dia pegang gitu. Maknanya hadis ni hak boleh mengkhususkan hak umum tadi. Hak tak boleh tu hak lain-lain. Hak ni boleh. Hak ni mengkhususkan. Hak ni boleh. Sebab apa ada hadis? Lepas tu kita kata, dah ada hadis ni, Syafi'i pun pegang. Apa orang lain tak saya pegang? Pula kita kata. Sebab tadi kita royak dah kan?
Tirmizi pun kata Muhammad bin Ibrahim dia tak ada dengar daripada Qais bin Ammar. Bila tak ada, mana hadis ni dhaif. Bila dhaif nak pakai lagu mana? Situ. Dia pergi situ. So, yang keduanya, kalau kita kata hadis ini sahih. Kalau kita kata hadis ini sahih, andaikan kita kata hadis ini sahih. Hak saat ini Nabi SAW kata salatus subhi raka'atan, ataupun dalam nuskah yang sahih juga dia kata salatus subhi raka'atain. Itu ada istifham gapo situ. Istifham gapo. Tadi kita sudah baca dah. Istifham itu dia kata istifham ingkari. Ingkar dah lah tu. Nabi bantah dah lah tu. Diam tu. Mana dia tak bantah banyak, tapi dia sudah bantah dah. Sebab kita tak ada istifham ingkari di situ. Bila kita kata istifham ingkari, mana Nabi bantah dah lah tu. Mana tidak bantah? Bila dia bantah dah, tak boleh lah. Mana hadis hak kata tak boleh sembahyang lepas subuh dan lepas asar tu tetap terpakai dengan umumnya. Tidak boleh dikhususkan oleh hak ni. Sebab hak ni tidak jelas. Hak ni istifham tadi kita sudah takdirkan. Istifham ingkari. Mana Nabi bantah dah lah tu. Bila kata istifham ingkari. Hak ni dia ni. Hak ni dia. Mana dia muka dia tegur dah tadi. Cukup dah lah hak tu. Dia tu tidak semesti maknanya suka. Kalau tidak ada bukti yang menunjukkan dia bantah, diam, bolehlah kita kata takrir. Ini bukan takrir sebab dia bantah dah. Itu dia. Hak tu jadi khilaf tu. Hak tu jadi khilaf. Kalau tidak tak ada khilaf. Ya jadi khilaf. Tengok kau ni. Itulah benar. Hak ni sab perkara. Lepas tu dia tubik. Ada Syafi'i terima hak ni. Cuba perhati ya. Kalau ada kitab ni cuba tengok 397. Qala Syafi'i. Wa bihi qala Syafi'i. Nombor 1. Lepas tu dia amali. Qultu wa sayati annal hadis. Nanti kita akan bincang, akan ada tidak sabit ni. Jadi tidak boleh nak buat hujah, nak bantah orang yang kata tak boleh tu. Qalahul Qari. Qultu. Ini Syekh Khalil Ahmad ni pula kata. Dia kata sebab tak boleh pakai hadis ni ada beberapa sebab. Yang pertama, Tirmizi kata isnad hadis ini laisa bimuttasil, tidak muttasil. Kerana Muhammad bin Ibrahim tidak dengar Qais bin Ammar. Itu sah. Yang kedua, bila sudah sabit terbukti ada Nabi SAW larang bersembahyang selepas subuh sampai naik matahari, mana diam Nabi SAW ni tidak boleh kita pakai dengan makna takrir, tak boleh. Dua. Yang ketiga, boleh jadi peristiwa ni sebelum larangan bersembahyang selepas subuh dan asar. Bila sudah ada larangan tu tak ada orang ni tak boleh pakai. Maknanya hadis ini mansukh. Itu yang ketiga. Yang keempatnya, dalam riwayat Tirmizi ada tempat fasakata ni. Bukan fasakata. Bukan fasakata dalam riwayat Tirmizi. Maknanya fasallaituhuma al-an, orang tu kata. Ni Qais bin Ammar. Bila dia kata inni lam akun sallaitu rak'atain allatain qablahuma fasallaituhuma al-an. Dalam Tirmizi bukan fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi adanya lafaz fala idzan. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, kalau gitu tak boleh. Fala idzan. Tetapi hak ni hak ada sebut fala idzan ini tidak kuat hak dalam Tirmizi tu. Sebab apa? Sanad. Dalam sanad dia tu ada Darawardi, dan Darawardi ni mana ulama khilaf tentangnya. Biarlah kita tak sapakah hak yang keempat ni. Tetapi hak anda sudah sebut dah tadi kan? Anda sudah sebut dah. Kemungkinannya iaitu bila kita takdirkan hamzah istifham itu istifham ingkari, itu juga sebabnya. Mana tak boleh pakai hadis tadi. Tetapi kita tengok muka surat 397 bawah nombor 2. Wa fil dalam kitab sendiri Imam Syafi'i kata isnaduhu ghairu muttasil. Sanadnya tidak muttasil. Wa Muhammad bin Ibrahim lam yasma' min Qais. Bukan Tirmizi saja kata Imam Syafi'i pun dalam kitab kata Muhammad bin Ibrahim dia tak ada dengar Qais. Wa qala Ibn Hibban kata la yajuzu al-ihtijaj bihi. Tak boleh, tidak harus nak buat hujah dengan hak ni. Itu dia. Tetapi bab apa? Yang Syafi'i pegang juga tu. Dia ada riwayat lain, asar sahabat. Hak buat lagu. Hak tu sahih ataupun sekurang-kurangnya hasan. Imam Syafi'i pegang hak tu, tapi orang lain tak sih pakai. Dia kata jauh tu. Jauh. Tak boleh pakai hak ni kata dia. Tak apalah.
Bila sudah diterima, nak cerita ni sesuatu mazhab ni kan, bila dia sudah terima hak ni, makna seseorang tu bila dia tak ada sembahyang sunat subuh, sebelum sembahyang subuh, lepas pada tu dia sembahyang, boleh sembahyang lepas tu selalu, walaupun tak naik matahari lagi, boleh sembahyang. Bila dia sudah terima hak ni, macam-macam pula hukum keluar dia dalam mazhab Syafi'i. Yang orang lain tak terima, yang orang lain tak, antaranya apa dia? Ni kalau kita baca misalnya dalam kitab Usul Fiqh Syafi'i, Lumak misalnya, dalam bila dia bincang tentang qiyas, masalah qiyas, maqis alaih, hak lagu mana yang kita boleh pakai, maqis alaih hak lagu mana. Situ pada ketika tu dia bahas hak ni. Tapi dia bahas pun dia tidak sebut contoh tu. Jadi ada nak sebut contoh dia macam hak ni lah. Iaitu ada ulama hak kata kita boleh pakai maqis alaih, hak ada asal yang merupakan maqis alaih, baru kita boleh pakai apabila dia tidak bercanggah dengan usul, dengan kaedah. Kalau bercanggah dengan kaedah tak boleh. Itu hak orang lain pakai. Imam Abu Hanifah, Imam Malik pakai hak tu lah. Tapi Imam Syafi'i ni nampaknya tidak gitu. Mana pun walaupun maqis alaih, hak asal saat ni bercanggah dengan kaedah, tetapi asalkan asal tu ada, boleh pakai. Boleh kita kias hak lain dengan dia. Boleh kita kias hak lain dengan dia. Itu yang dia sebut dalam kitab Lumak. Tapi contoh dia tidak mari. Contohnya ni lah. Contohnya iaitu bila kita terima boleh sembahyang lepas subuh walaupun sebelum naik matahari. Apa yang Nabi tak tegur ni? Imam Syafi'i buat kesimpulan, iaitu sebab sembahyang ni ada sebab, bersebab. Makna sembahyang sunat kalau ada sebab boleh pada waktu yang dilarang itu pun boleh. Nampak? Jadi sembahyang sunat boleh. Misalnya lepas asar tu tak boleh, dia larang. Tetapi kalau lepas asar tu sembahyang sunat kalau ada sebab boleh. Kalau tak ada sebab tak boleh. Misalnya hak ni ada sebab ni, sebab dia tak ada tadi. Jadi ada sebab lah. Bukan saja-saja sembahyang mutlak gitu dak, sunat mutlak dak. Misalnya kita naik atas masjid lepas sembahyang asar, kita pun boleh ke tidak sembahyang tahiyatul masjid? Syafi'i kata boleh. Sebab apa? Sebab kita baru naik masjid. Lepas tu kita nak sembahyang sunat wuduk pula. Saat ni baru kita ambil air sembahyang. Kita ambil air sembahyang tu lepas asar. Ada sebab. Bila ada sebab boleh. Baik. Sembahyang jenazah. Ni jenazah ada. Ada sebab. Kalau tak ada sebab baru tak boleh. Dia kiyah dengan ni, kiyah dengan ni. Ini jadi maqis alaih. Ini menjadi asal maqis alaih orang panggil. Yang mana bercanggah dengan usul. Usul tu kan dia kaedah. Kaedah tu Imam Abu Hanifah kata dah. Dalam masalah ni hak asalnya kaedahnya iaitu lepas asar, lepas subuh tak boleh sembahyang gapo-gapo. Itu kaedah. Hadis tu kuat. Kita kena jadikan hak tu sebagai asas dalam perkara ni. Tak boleh buat hak ni sebagai asas. Tak boleh. Kalau ada hak lain bercanggah dengan hak tu, tertolak. Sebab apa? Hak ni tidak kuat. Hak tu kuat. Hak tu jadi asas. Jadi asal yang merupakan maqis alaih, yang bercanggah dengan kaedah, dengan usul, tak boleh pakai, kata dia. Ni bercanggah dengan usul ni. Hak ni. Sebab usulnya tak boleh. Hak dalam hadis hak lebih kuat. Hak lebih terang. Iaitu tak boleh lepas subuh, lepas asar. Ada sebab, kau tak ada sebab, kau tak boleh. Imam Syafi'i pun ada dia terima ni. Dia kata ni ada sebab. Ada sebab Nabi dia. Hak tadi tu kamu kata istifham ingkari ke apa, itu andaian kamu. Andaian kamu boleh jadi tidak gitu. Hak kuatnya jelasnya dia. Bila dia boleh tunjukkan tak apalah. Dah tak apa, kita boleh jadi hak ni sebagai asal maqis alaih. Kita nak qiyaskan hak lain. Misalnya sembahyang sunat wudu lepas asar, boleh ke tidak? Ada ke tidak dalam hadis hak tunjukkan lepas asar? Kalau tak ada pun boleh qiyas dengan hak ni. Sebab apa? Ada sebab. Ada sebab boleh. Sama ada bercanggah dengan usul ke, tidak bercanggah ke, tak cara. Dia kira boleh. Begitu. Itu tengok. Beza tu pendapat sini. Kerana beza sini. Bezalah juga alik bawah ni. Begitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia habislah. Maknanya ada khilaf lah di sini. Tetapi yang lebih kuatnya sebenarnya dalam perkara ni tak boleh lah. Tak boleh. Ada sebab, kalau tak ada sebabnya tak molek lah. Cuma ada khilaf. Kalau orang nak buat pun kita tak sedut geger lah. Bukan ada khilaf.
Kalau ada orang buat, cuma kita kata kurang molek sebab hak tu ada dah hadis kuat dah. Jadi kalau ada ni, boleh jadi kita ada ihtimal. Kalau Nabi SAW buat, misalnya dia tak ada semayang sunat lepas zuhur, dia pun semayang lepas asar. Isteri dia tanya, mana semayang lepas asar? Dia kata tadi tak ada, sibuk orang. Jadi ulama kata itu khusus dengan dia. Kalau sahabat ni boleh jadi khusus dengan dia, boleh jadi hak ni cerita dulu sudah masuk, banyak kemungkinan itu. Sedangkan hak larang tu jelas, kemudiannya jelas hadisnya kuat, dan jelas hak tu kemudian tidak ada kemungkinan tadi. Sepatutnya kita jadikan hak tu sebagai asas, hak lebih kuat. Hak ni tak kemah ni, tak kemah. Tapi kalau orang tak pegang juga, ikut dia lah, nak mana gitu. Dia benda khilaf ni tak ada nak kerah mana. Kalau dia nak pilih hak tu, ikut dia gitu. Lepas tu riwayat hak sah lagi. Imam Abu Daud tujuan dia mari hak ni, dia nak ayatnya sanad dia ni ada dua. Sanad hak sah lagi, kalau sanad yang pertama tadi maknanya putus juga, putus dah hak tadi. Muhammad bin Ibrahim tak ada dengar daripada Qais bin Amr. Riwayat yang kedua ni qala Abu Daud, Abdul Rabbih dan Yahya ibn Sa'id, iaitu adik-beradik kepada Sa'ad bin Sa'id. Dia meriwayatkan hadis ini secara mursal, makna dengan tidak menyebutkan di celah dia tu Muhammad bin Ibrahim. Terus dia kaya datuk mereka Zaid telah bersembahyang bersama Nabi SAW. Dia sebut Zaid pula, bukan Qais. Lagu mana pula hak ni? Padahal orang tulah je ni Qais ni. Hak ni lagu mana? Dia sebut Zaid. Abdul Rabbih dan Yahya itu anak kepada Sa'id. Sa'id tu anak kepada Qais itu. Di sini dia sebut datuk mereka Zaid. Kalau datuk mereka sepatutnya Qais lah, bukannya Zaid. Imam Abu Daud nak cerita tak kemah ni hadis ni. Kalau kita tengok sanad lain pun keliru tengok. Sepatutnya disebut datuk dia tu Qais, bukan Zaid, tapi disebut Zaid. Tu sekal. Yang keduanya, riwayat hak ni kalau kita kira betul lah datuk dia ni nama Zaid, tapi hak ni riwayat secara mursal. Riwayat mursal ni putus. Bila putus, dhaif juga, tak kuat juga. Itu tujuan Imam Abu Daud mari. Baiklah, dia kata datuk dia Zaid. Gini tersebut dalam Abu Daud ni, datuk dia tu nama Zaid. Semua nuskah ada ni, hak tersebar ni, nuskah Abu Daud ni lagu tu belaka, iaitu Zaid. Dia kata wahwa wahmun wa ghalatun minal katib. Ini adalah keliru dan kesilapan penulis penyaling. Bukan Zaid, kata dia. Sebenarnya Qais. Apa sebab? Apa dalilnya? Ni nak bahas sana. Yang pertama, Baihaqi meriwayatkan hadis ini min tariqi Abi Daud. Dia sebut dalam sanad tu ada Abu Daud ni lah, pengarang kitab kita. Tapi dia tidak sebut Zaid. Dalam riwayat Baihaqi tu daripada Abu Daud juga tak ada sebut Zaid. Bahkan qala Abu Daud rawa Abdul Rabbih wa Yahya ibn Sa'id hadzal hadits mursalan anna jaddahum shalla ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yusammi Zaidan wala ghairuhu. Dia tak sebut Zaid ke Qais ke apa, tak ada. Cuma sebut datuk dia bersemayam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekat tu je. Tak ada. Maknanya hak ni tidak jelas Abu Daud sebut ni. Boleh jadi perawi lain tu keliru. Nya pergi kata Zaid. Nya pergi kata Zaid. Padahal dalam riwayat Baihaqi tak ada sebut pun. Abu Daud juga yang meriwayatkannya tak ada sebut pun Zaid. Ataupun nama-nama yang lain tak ada sebut. Itu yang pertama. Yang kedua, Tirmizi kata selepas dia mengemukakan hadis ini, warawa ba'dhum hadzal hadis an Sa'id bin Sa'ad an Muhammad bin Ibrahim anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja fara'a Qaisan. Dia pun tengok Qais. Qultu wa huwa as-shawab. Hak ni hak betul je. Hak dalam Tirmizi. Sebab datuk Sa'ad bin Sa'id dan adik dia iaitu Abdul Rabbih, Yahya, Abdullah, Qais, bukannya Zaid. Mana hak dalam Abu Daud sini salah. Hak betulnya supaya dalam Tirmizi. Tengok, itu yang kedua. Yang ketiga, kita tak jumpa datuk demo ni, demo Sa'ad ni nama dia aja Zaid. Lepas tu semaya sekali dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada. Dalam riwayat mana-mana pun mengikut ulama hadis tak ada. Kecuali ada dalam anak-anak demo ni, susuk galuh demo ni ada hak nama Zaid bin Tha'labah. Tapi hak ni tak ada jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mati zaman jahiliah lagi. Hak ni datuk yang kepak ni. Bukan datuk hak dekat ni lah Qais bin Amr.
Kalau ada hak nama Zaid pun patut hak tak ada dengan zaman Islam. Ni cerita duduk sembahyang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takkanlah hak tak ada dengan Islam zaman jahiliah mati dah duduk sembahyang dengan Nabi pula. Takkan lagu tu. Itu yang ketiga. Menunjukkan hak ni tak betul. Yang keempatnya, Hafiz Ibn Hajar dalam Isabah ketika dia menulis biografi Zaid, iaitu datuk kepada Yahya bin Sa'id, dia kata Abu Daud menyebutkan, Hafiz Ibn Hajar kata dalam bab ni lah, bab kita baca, dia kata qala Abdul Rabbi wa Yahya ibn Sa'id salla jadduna Zaid, dia sebutkan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam hakadha qara'tu, saya baca dengan tok guru saya lagu ni lah, tulis lagu ni lah. Bulqini Al-Kabir, dia hamish nuskhah dia daripada Tajrid Zahabi, tapi kalau hak nuskhah hak muktamad, hak lain hak saya tengok tak ada lafaz Zaid ni. Kata Hafiz Ibn Hajar, cuma tok guru dia Bulqini ada sebut ni. Dalam catatan dia. Tetapi hak lain-lain, kitab Sunan Abi Daud ni hak lain tak ada sebut. Bal fiha apa ni? Jaddana. Bahkan dalam hak nuskhah lain tu datuk kami sahaja. Tak ada sebut nama. Sebab apa? Sebab dalam nasab Yahya bin Sa'id ni tak ada seorang pun hak nama Zaid, kecuali Zaid bin Tha'labah seorang tu. Hak ni jad a'la jiddan halaka fil jahiliyah. Ni datuk hak datah sangat ni. Hak ni mati zaman jahiliyah. Qultu, kata Syekh Khalil Ahmad pula. Kata Al-Hafiz fil Isabah. Hafiz Ibn Hajar dalam Isabah di bawah biografi Zaid bin Tha'labah bin Ghun dan seterusnya ni, dia kata jaddun alin, datuk atah bagi Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Demikianlah maknanya dalam asal kitab hak kita dengar daripada Abi Daud, menunjukkan dia ni sahabi. Faqala fi babi man fatathu raka'at al-fajr, orang hak tak ada 2 rakaat sunat subuh ni selepas daripada hadis Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, dia kata daripada Qais bin Amr, dia kata dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang yang sedang bersembahyang selepas subuh 2 rakaat, al-hadis seterusnya. Lepas tu dia pun riwayatkan Abdul Rabbi dan Yahya, 2 orang anak Sa'id, meriwayatkan hadis ini bahawa datuk mereka berdua Zaid telah bersembahyang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faghtarra bidzalika Syekhuna Al-Bulqini, kata Hafiz Ibn Hajar, tok guru kita Bulqini terpedaya dengan hak ni, sebab dia baca dalam Abu Daud sebut Zaid. Jadi datuk demon ni Zaid lah. Situ jadi punca kekeliruan tok guru dia Bulqini tu, kata dia baca hak ni, hak sebetulnya tidak begitu. Jadi dia pun masuk dalam kitab dia, dia pun kata Zaid bin Tha'labah dalam hasyiah Tajrid sahabat, dan dia kaitkan dengan Abu Daud. Zaid bin Tha'labah ni, kata Hafiz Ibn Hajar, mati sebelum Islam lagi, lama sebelum pada tu. Ni datuk yang keempat ni kepada Qais bin Amr, iaitu datuk kepada Yahya bin Sa'id. Datuk kepada Yahya bin Sa'id tu Qais bin Amr. Hak ni datuk kepada Qais lagi, alih atas. Bukan datuk kepada Yahya tu, dia tak ada kena-mengena. Wa kuntu azunnu, aku duduk ingat, kata dia, perawi-perawi ni duduk khilaf tentang nama datuk Yahya bin Sa'id ni. Aku duduk ingat ada orang kata Zaid, ada orang kata Qais, duduk ingat kau gitu. Hal huwa Qais bin Amr atau Zaid bin Amr, duduk ingat gitu supaya orang-orang duduk kata tu lah. Duduk kata fi Qais bin Qahat lah, macam-macam. Lepas pada tu saya rujuk, kata dia, kepada nuskhah-nuskhah lama Abu Daud ini. Saya dapati di tempat Zaid tu tak ada mursal. Inilah yang muktabar, dan hak awal itu adalah tashif. Ini silap, kata dia. Yang betulnya hak serupa dalam Tirmizi itu, dan bukan hak serupa Abu Daud. Hak serupa Abu Daud ni, lepas tu Abu Daud mari ke dia, tak salah. Boleh jadi Abu Daud tahu. Kita kata memang Abu Daud tahu, tidak boleh jadilah, sebab Baihaqi telah meriwayatkan dengan sanad sampai kepada Abu Daud, tak ada sebut Zaid itu, menunjukkan Abu Daud tak ada sebut. Tapi hak ni ada ni, ni nak rayak sanad ini pun tak boleh pakai juga. Sebab apa? Mursal itu tujuannya. Ataupun kita kata ini kesilapan penyalin Sunan Abi Daud, bukan kesilapan Abu Daud. Abu Daud sendiri tak ada sebut Zaid, orang lain sebut Zaid. Orang lain sebut tu boleh jadi Bulqini tadilah. Pada tu jadi orang tu harap ke dia tu, pegang dengan dia tu, muka dia orang besar kan, pak jatuh parit lah kau. Mujurlah ada anak murid orang cerdik ni pegang steering tu pula molek. Jadi tak jatuh lah. Kalau kita tu batu ni jatuh. Maknanya orang-orang besar pun ada kalanya dia tersilap. Muka banyak kan, ilmu ni luah banyak,
ya adalah tersilap. Ni antara, kalau kita tengok sini, antara kesilapan yang telah berlaku kepada Bulqini, Tok Guru kepada Hafiz Ibn Hajar. Tapi Hafiz Ibn Hajar betul, dia cek belakang tengok, tidak begitu. Jadi hak sebetulnya datuk kepada mereka ni ialah Qais bin Ammar. Qais bin Ammar tu baru sahabat, barulah munasabah semaya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Zaid ni tak ada, tak boleh pergi hak tu. Begitulah. Jadi nampaknya hadis ni pun habis kat ni. Kita berhenti sekat tu lah. Wallahu a'lam.